الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي الله من خلقه وحبيبه إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara yang dikasihi, mari kukuhkan ketakwaan kita dengan menegakkan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala tegahannya. Saudara, sepanjang bulan Rabiul Awal yang baru sahaja berlalu, kita telah cuba mencium keharuman akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan untuk menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam contoh dan kayu ukur di dalam kehidupan. Kita melahirkan rindu dan cinta terhadapnya. Kita telah banyak berselawat, membaca kisah hidupnya demi mempertingkatkan keimanan kita. Oleh itu, jiwa kita yang mengasihi baginda pastinya akan kecewa, marah dan tersentak jika ada yang mencemar, menghina maupun mempersendakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cinta umat kepada nabinya. Begitulah kasih sayang manusia kepada pelita yang menyinari hidupnya. Perasaan cinta ini lahir dari iman. Ia berputik dari dua kalimah syahadah yang kita lafazkan, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah persuruhnya. Namun, hakikatnya, adakah semua lapisan masyarakat dunia mempunyai kepercayaan yang sama? Tentunya tidak. Kepelbagaian manusia ini realiti kehidupan. Kita tidak dapat lari darinya. Al-Quran sering mengingatkan kita bahawa kepelbagaian manusia ini adalah sunnah ciptaan Tuhan sendiri. Oleh itu, umat manusia perlu bijak menangani kepelbagaian dan perbezaan. Jika kita gagal menangani hakikat ini dengan bijak, ianya hanya akan meruntuhkan lagi kemanusiaan kita. Di dalam kepelbagaian ini, pastinya timbul banyak permasalahan. Oleh itu, umat manusia perlu kepada tata cara dan prinsip dasar yang boleh dipersetujui bersama. Tata cara yang diterima oleh semua masyarakat yang bertamadun di dunia. Tata cara yang membolehkan kita hidup bersama di dalam ketenangan dan keamanan di samping perbezaan dan kepelbagaian. Di antaranya adalah sikap hormat menghormati kepercayaan, menghormati agama dan tidak menyakiti perasaan sesuatu kaum. Itulah juga dasar ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 108, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم
marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Maksudnya, dan janganlah kamu cerca mereka sembah lain selain daripada Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah pula secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Terdapat contoh yang dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imam Al-Bukhari. Pernah suatu ketika sekumpulan orang yang sedang berlalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata Assalamualaikum yang bermaksud kematianlah ke atas kamu. Mendengar itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bangkit dan berkata, kebinasaan dan laknat Allah ke atasmu juga. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelembutan di dalam semua perkara. Di dalam riwayat Imam Muslim pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah maha lembut dan sukakan kelembutan, dan dia kurniakan dengan kelembutan apa yang tidak dikurniakan dengan kekerasan. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan baginda membezakan yang baik dari yang tidak baik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maksudnya, dan tidaklah sama kesan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu itu tadi akan menjadi seolah-olah seorang sahabat yang karib. Saudara, maka apakah reaksi kita apabila berhadapan dengan sesuatu yang tidak baik? Apakah tindakan wajar kita dalam kisah tadi? Bahkan dalam banyak lagi kisah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan agar kita seharusnya berdiam, tidak seharusnya berdiam diri tanpa tindakan. Oleh itu, kita umat yang cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu bertegas, tetapi berhemah di dalam ketegasan. Kita menolak penghinaan, tetapi dengan bijaksana. Idea yang tidak disenangi bahkan menyakitkan hati dan perasaan kita perlu ditangani di peringkat idea. Bayangkan, sekiranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina sedemikian rupa, kemudian beliau bertindak balas dengan kekejaman. Sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bijaksana mengatur langkah supaya permusuhan tidak berterusan, dan usaha untuk menyebarkan nilai-nilai dan ajaran kebaikan Islam dapat diteruskan. Yakinilah bahawa cara membalas kejahatan dengan kebaikan bukan mudah. Yang lebih mudah adalah membalasnya mengikut sekehendak hati kita. Namun itulah cabaran kita. Itulah ideal dan matlamat mulia yang digariskan Al-Quran. Sambungan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 35 surah Fussilat, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim.
Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan orang-orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesabaran ini bermaksud umat Islam perlu penghuraian jangka masa panjang. Ia memerlukan kita untuk terus menunjukkan kesucian agama dan kemurniaan akhlak yang akan merubah persepsi agama kita di kaca mata dunia. Ingatlah, persepsi manusia tidak berubah dengan sekali mata. Pada masa yang sama, kita perlu terus mempertahankan suasana sikap hormat menghormati. Kehidupan kita di dalam suasana hormat menghormati di negara kita merupakan suatu nikmat yang perlu kita syukuri. Saudara, inilah cabaran kita. Rasulullah SAW pernah diuji dengan kaum yang mengusir, menyakiti dan menghinanya, tetapi beliau mengambil tindakan yang lebih baik dan terbukti lebih berkesan. Maka kita kini sedang diuji Allah Subhanahu wa taala untuk juga menegakkan sunnah ini. Pertahankan Rasulullah SAW dan ajarannya dengan giat berusaha untuk terus menjadi masyarakat contoh. Sebarkanlah kebaikan, tanamkan sikap saling menghormati. Pastikan kita menjadi insan yang menjiwai dan mengamalkan segala sunnah kebaikan Rasulullah di dalam segenap aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun pendidikan. Ayo kita tunjukkan kematangan umat kita di dalam mengharungi kehidupan masa kini. Marilah kita menampilkan cara yang al-ahsan, iaitu pendekatan yang lebih baik. Itulah cabaran yang dibentangkan Al-Quran di dalam surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dia jualah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Marilah kita berusaha menjadi golongan ini. Semoga Allah mengurniakan kita kebijaksanaan dan kesabaran di dalam menegakkan agama kita yang murni ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin. Ya muwaffiq at-ta'i'in وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul jinni wal bashar sallallahu wa sallamullahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mattasalat sa'inun binazar wa uzunun bi khabar. Ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna ad-dunya darul mamar wa anna al-akhirata hiya darul maqar.
fatazawwadu mimma marrikum limaqarrikum wa ta'ahabu lihisabikum wa ardikum ala rabbikum wa'lamu annakum ghadan baina yadayillahi mawqufun wa bi'a'malikum muhasabun wa ala rabbil izzati satu'radun wa sayalamu alladhina zalamu wa ayya munqalabin yanqalibun wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima tanbihan lana wa ta'lima wa tashrifan liqadri nabiyhi wa ta'zima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa radallahumma an afdali ummatihi bitahqiq amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa aniz zahidil awwab amiril mu'minin sayyidina Umar bin al-Khattab wa an jami' suwaril Quran amiril mu'minin sayyidina Uthman bin Affan wa an imami ahli al-masyariq wal magharib amiril mu'minin sayyidina Ali bin Abi Talib wa an sittatil baqina min al-asharatil kiramil bararah wallazina bay'u nabiyyaka tahta ash-shajara wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma farrij humumal muslimin waqdi dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wa li 'abidikal hujjaj wal ghuzzati wal musaffirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.